warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladhina fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada malam ni sama-sama kita berkongsi ilmu berkenaan dengan solat. Di mana yang kita sedia maklum, kita telah mengadakan program kem solat, bengkel solat. Jadi pada malam ni sekali lagi saya ingin mengajak tuan-tuan untuk kita sama-sama lagi sekali berkongsi ilmu, ataupun kita nak refresh kan, tentang rukun-rukun sembahyang. Seperti mana yang kita sedia maklum, sembahyang ni adalah merupakan perkara yang sangat penting di antara ibadah yang difardukan secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Sidratul Muntaha, ketika dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, yaitu ibadah solat. Kalau ibadah yang lain disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Tetapi sembahyang Allah Taala sampaikan terus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah tujuan hidup kita yang Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lain tu sampingan. Sebab tu Tuhan sebut, wa bataghi fi ma ataakallahu darul akhirah. Cari kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Baru Tuhan sebut, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa habuan kamu di dunia. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wa bataghu min fadlillah. Apabila kamu dah selesai sembahyang, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Wa bataqu min fadlillah, kamu carilah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan suruh sembahyang. Sembahyang ni perkara yang penting. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Perkara yang pertama yang akan dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia pada hari kiamat esok ni, daripada amalan-amalannya, ialah sembahyang. Sembahyang dulu kan perkara. Jadi tidak ada alasan kalau kita kata tak ada masa nak sembahyang, tak dan nak sembahyang. Sembahyang ni adalah hak Allah. Fa'ti kulli dhi haqqin haqqah. Bagi tiap-tiap yang mempunyai hak tu akan haknya. Ni hak Allah. Tuhan suruh sembahyang. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang tu difardukan pada masa-masa yang telah ditentu.
Tuhan yang tentu, bukan kita ikut tentu kita. Tak dan lah nak semayang, nak himpun lagi nak pergi semayang kan. Time ni sibuk, tak dan busy, jadi kita pun himpun pergi waktu lain. Tak boleh. Tuhan dah tentu dah. Kita tak boleh duk ubah ikut suka kita. Ni hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita ikut suka kita, kita nak buat macam mana. Tapi hak Allah yang kita duk pandai-pandai. Dan Tuhan sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah ahli kamu, keluarga kamu semayang, wastabir 'alaiha, dan bersabar atasnya. Kena suruh semayang, kena didik, kena ajak, kena bersabar supaya anak-anak kita, keluarga kita dapat semayang. Kena suruh selalu, bermula daripada umur 7 tahun. 7 tahun tu Nabi kita muru auladakum bisolah idza balaghu sab'a. Suruhlah anak kamu semayang bila umur dapat 7 tahun. 7 tahun tu dah kena ajak, dah kena suruh, dah kena didik dah anak kita semayang. Wa'mur ahlaka bisolah. Dalam ayat yang kita baca tadi, suruhlah keluarga kamu semayang. La nas'aluka rizq, kami tak minta rezeki, nahnu narzuquk, sedangkan kami yang bagi rezeki. Itu Nabi sebut, suruh anak kamu semayang bila umur mereka 7 tahun. Wadribuhum idza balaghu 10. Bila umur mereka 7 tahun, 10 tahun, kalau tak semayang, baru kita bagi peringatan. Baru kita bagi peringatan. Umur 10 tahun kalau tak semayang. Jadi kalau 7 tahun dia mula semayang, 8 tahun semayang, 9 tahun semayang, 10 tahun, maka dia rap dah. Dia rap dah bab semayang ni kan? Tapi kalau umur sampai umur 10 tahun tak semayang lagi, 11 tahun, 12 tahun mai sekolah menengah baru nak ajak dia semayang, susah lah kan, susah. Waktu dia nak ingat tu kan, waktu dia nak ingat bacaan-bacaan dalam semayang tu ketika dia kecil. Bila main besar tu susah sikit lah kan. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wal aqibatu litaqwa, akibat yang baik, penyudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada malam ni pertama sekalinya kita berkongsi berkenaan dengan wudu sebelum semayang. Ni sekali lalu lah kan, semayang kena mengambil wudu dengan sempurna. Seperti mana yang kita tahu, rukun wudu ni ada berapa? Ada 6 kan. Rukun wudu ada 6. Yang lain pada tu sunat. Saya sebut yang rukun je kan, kerana kita tak beza hak mana rukun, hak mana sunat. Aku buat semua sekali dan aku buat semua sekali kan. Baik, kita sebut yang rukun. Rukun yang pertamanya ialah niat nak ambil ayat semayang. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, sahaja aku nak ambil ayat semayang kerana Allah Ta'ala. Nawaitul wudu'a. Ataupun kita kata nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Betul. Sebut di mulut, niat dalam hati kita masa kita nak ambil ayat semayang tu, masa kita nak basuh muka. Sebab yang mula-mula sekali rukunnya ialah niat. Niat ketika mana? Niat ketika kita nak basuh muka. Niat ketika nak basuh muka. Hak awal-awal itu sunat je, kita basuh tangan bismillahirrahmanirrahim. Kita basuh tangan tu sunat. Kita kumuk-kumuk tu sunat kan, kumuk-kumuk. Lepas tu kita istinsyak kan, kita masukkan ayat dalam hidung tu kan, lepas tu kita buang kan, ataupun kita masukkan jari kita dalam lubang hidung kita buang kan. Lepas tu kita nak mula basuh muka. Bila kita nak mula basuh muka, kita niat. Niat tu rukun. Lepas tu yang keduanya ialah kita basuh muka. Basuh muka
Kawasan muka ialah di antara cuping telinga sini sampai ke telinga sini, dan bawah dagu ni sampai tang gigi rambut, kan, gigi rambut. Kalau dia kata dia tak ada rambut, rambut di ujung ni, dia kira rambut masa muda, kan. Masa muda dia rambut duduk tang ni, masa tua rambut duduk tang ni, kan. Dia kira muka tang ni lah, kan. Baik, lepas basuh muka, basuh tangan sampai siku, sampai tangan ni, sampai ke pergelangan tangan, sampai habis lah, sampai ke siku, atas pada siku. Lepas tu basuh kepala, kan, basuh kepala. Lepas basuh kepala, basuh kaki, kan. Lepas tu tertib, kan. Niat basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, basuh kepala, basuh kaki. Lepas tu tertib. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah, bila kamu bangun nak semayang, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu sampai ke siku. Tangan sampai ke siku, itu cara betul lah. Tangan sampai ke siku. Kita kadang-kadang basuh siku sampai ke tangan, kan. Tapi ikut ayat Quran, tangan sampai ke siku. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum, dan basuh kepala. Basuh kepala depan ni, nah, ataupun letak atas rambut ni, di kepala, rambut di kepala. Bukan rambut tempat lain, mesti rambut di kepala. Dan basuh kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki sampai ke buku lali. Kadang-kadang kita daripada buku lali sampai ke kaki, dan kaki sampai buku lali. Dan tertib. Itu cara niat sembahyang, kan. Baik, kita terus masuk kepada rukun solat. Yang pertamanya, rukun solat ialah niat. Nak semayang, dia kena niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu dimulakan dengan niat. Dan niat ni, niat semayang ni dia ada qasad, ta'arud, ta'yin. Aku semayang, satu qasad. Ta'arud, semayang apa? Fardu. Ta'yin, tentu. Fardu apa? Fardu asar. Jadi kalau semayang fardu, dia mesti ada 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Dia mesti ada 3. Kalau semayang sunat tak apa, qasad dengan ta'yin ya, qasad dengan ta'yin. Tapi semayang fardu dia kena sebut, aku semayang apa? Ta'arud pada semayang fardu, kena sebut semayang fardu. Kalau aku semayang Aisyah, tak boleh. Semayang Aisyah tu sunat Aisyah ke? Dia kena sebut fardu, kan? Aku semayang fardu Aisyah, aku semayang fardu maghrib, aku semayang fardu subuh, aku semayang fardu Aisyah. Dia kena sebut 3 benda tu. Usalli, biasa kita sebut tu lah, usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang fardu maghrib, kan, 3 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala, kan. Tu cara panjang lah, kan, cara panjang. Kita sebut di mulut tu supaya masuk dalam hati, kata Imam Syafi'i, kan. Kita sebut usalli itu, kan, usalli fardal maghribi itu, tu pun usalli pun kadang-kadang kita sebut pun baris tak apa nak betul juga. Usalli fardul maghribi, bukan fardu. Usalli fardal, usalli fardal Aisyah, usalli fardul subhi, usalli fardal asri, usalli fardal maghribi.
Lepas tu fardu tu bila sebut dalam bahasa Melayu tak apalah. Sahaja aku semayang fardu Isya, fardu maghrib, fardu subuh. Hak awal tu dalam bahasa Arab tu usalli fardha, usalli fardal maghribi. Sahaja aku semayang fardu maghrib. Hak wajib yang kita nak sebut, aku semayang fardu Isya. Yang tu je. Kalau kita sebut panjang lagi, yang tu sunat. Kan? Hak wajib 3 tu je. Niat dalam hati. Kadang-kadang kita tengok orang semayang, dia tak sebut pun usalli fardal maghribi salasa rakaatin, dia tak sebut pun. Tulis Allahu Akbar. Maknanya dalam hati dia, aku semayang fardu maghrib. Kan? Tu maknanya senang je. Kan? Kadang-kadang kita Allah, kita duk ejah, kan, kita duk kira Allah sahaja aku semayang fardu maghrib. Tu panjang tak habis-habis. Allah terputih pula dah, kan. Lupa tersebut maghrib 3 rakaat, tarik lagi pula Allah, Allah lupa nak sebut tunai tadi. Tunai lupa nak sebut. Tak sebut pun tak apa, kan. Aku semayang fardu maghrib. Ya, aku tu, kan. Niat dalam hati kita, kan. Niat dalam hati kita. Niat ketika mana? Niat ketika kita sebut Allah. Ulama kata selepas kita sebut A depan dan sebelum Ra belakang. Allahu Akbar belakang Ra bar, kan. Depan Allah, kan. Dalam kita mazhab Imam Syafi'i, kita niat ketika dalam patrah tu. Patrah Allah tu, kita sebut usalli, tu kita tak niat lagi. Tu baru kita sebut. Kita sebut, baru kita sebut. Kita niat bila? Masa kita Allah. Allah. Tu. Allahu Akbar. Jangan bar tak boleh. Allahu Akbar. Paling kurang Allah tu lafaz jalalah 2 harakat, kan. Panjang tak apa, kan. Tapi jangan lebih daripada 10 harakat. Tapi bar mesti bar tadi, bar tu. Allahu Akbar. Tu. Akbar, tu salah, kan. Mesti Allah dengan Akbar, dua-dua perkataan ni kena dengar. Mesti 3 kita kena dengar, kan. Tak boleh Akbar, kan. Allah tu dalam perut, kan. Ataupun Allah Akbar tu tak dengar, kan. Dia sebut Allah saja, tak boleh. Dia mesti dua-dua sekali. Ini dipanggil rukun khawli. Rukun khawli itu maksudnya mesti kita sebut 3 kita kena dengar. Di antaranya ialah Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, membaca Fatihah, lepas tu kita memberi salam. Memberi salam. Assalam, salam pertama tu. Salam pertama tu rukun khawli. Rukun qalbi hati. Maksudnya mesti ada niat. Niat dalam hati. Lepas tu dia panggil, kalau kita tengok bab niat, dia sebut niat kamiliyah, yang sempurna, kan. Sempurna kita sebut tu, sebut saja aku semayang fardu maghrib tu, daripada sebut A sampai tang sebelum bar, sebelum Ra belakang. Allah. Sekali kita sebut pula cerita bab angkat tangan pula. Bab angkat tangan, macam-macam jenis angkat tangan, kan. Macam-macam jenis kita angkat tangan. Yang kedua, khiyam, berdiri. Berdiri meluruskan tulang belakang. Maksudnya kita mampu semayang fardu, kita kena semayang berdiri. Wajib kena semayang berdiri. Kalau bagi orang yang berkuasa, kan, mampu. Tapi kalau orang yang tak mampu, dia semayang duduk, kan. Dia tak mampu.
Kadang-kadang kita tengok dia boleh pergi jalan pergi sana sini, kan, naik motor pergi beli ikan dan sebagainya. Tapi bila mai semayang, dia semayang duduk, kan, dia semayang duduk. Yang tu malangnya diri dia yang merasai. Kita tak boleh kata apa dia tu naik motor pergi sana sini beli ikan, pergi kedai mai semayang, pergi duduk, kan. Kita tak tahu bila dia berdiri lama sekali dia meloyoh, dia nak jatuh. Dia berdiri lama sekali dia kira nak terkentut. Ada orang tua-tua yang dia semayang, dia kata dia memang tak boleh berdiri lama. Kalau berdiri lama sekali nak terkentut, dia kena semayang duduk baru rapat punggung dia. Tu kita tak tahu. Dia semayang dia nak dapat khusyuk, yang kita tak boleh hukum dia, kan. Baik berdiri. Diri tegak, dada kita, kan, menghadap ke arah kiblat. Kaki kita, kan, antara kaki itu sama ada 4 jari. Kaki kanan dengan kaki kiri itu 4 jari. 4 jari ataupun sejengkai, ataupun uruf biasa. Kita rasa biasa macam mana, kan, lagu tu, bukan lagu tu, kan, lagu tu. Itu cara yang betul. Yang betul sama dua-dua lagu tu, kan, sama ada sejengkai atau 4 jari, ataupun secara biasa, selesa kita macam mana lah, kan, itu. Dan yang seterusnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kita sebut Allahu Akbar, kan, angkat tangan Allahu Akbar. Baik, angkat tangan ni dia ada tiga cara kita nak angkat tangan. Kalau Imam Syafi'i ni kita angkat tangan paras bau ni bau kita. Allahu Akbar, kan. Ataupun, kan, ada mazhab lain di paras telinga, Allah, gitu. Dan satu lagi caranya ialah Allah, jari ni duduk di bawah cuping telinga, Allah lagi, kan. Kita boleh juga, jadi tiga-tiga kita boleh. Tapi mazhab Imam Syafi'i dia lebih suka pada Allah paras di paras bau, Allah, lagu tu. Bukan lagu tu, lagu tu. Ya, jari biasa, ya, biasa lagu tu. Allah. Kalau perempuan dia kepit lah, perempuan dia kepit ketiak lah, kan. Kita kena buka ketiak, kan. Allah, paras boleh buka. Paras ni bau, paras bau kita. Jika takbiratul ihram. Dan tangan nak letak tangan mana? Tangan kita, kan. Ada pendapat, kan, tangan letak di atas dada, kan, boleh kita letak atas dada. Sebab dia kata, ulama kata, kalau kita suka pada sesuatu tu, kita akan pegang, kan. Kita suka pada kita akan pegang, kita akan jaga. Jadi di antara anggota yang paling terpenting dalam badan kita ialah hati. Hati duduk tak di mana? Di dada. Jadi bila kat takbir, letak tangan di dada, betul. Kita pergi Mekah tengok, tu Arab semayang apa, semayang tu lagu tu, kami tak buat gitu pun di Malaysia, kan. Jadi lagu ni pun boleh, ada pendapat, boleh buat lagu ni pun. Pendapat dia kata kalau kita pegang lagu ni, maksudnya kita jaga hati kita. Hati ni di antara anggota yang paling penting, kan, di dalam tubuh badan kita. Jadi letak atas dada, kan. Dan ada juga pendapat mengatakan boleh kita berkhiyam ni, kita letak atas sikit pada pusat, kan, atas sikit pada pusat. Tapi mazhab Imam Syafi'i dia kata letak di antara pusat dengan dada, antara pusat dengan dada. Maknanya kalau pusat dengan dada tu di antara pusat dengan dada, betul. Dan ada juga pendapat mengatakan letak tangan bawah daripada pusat, tapi ini dhaif. Ini dhaif. Kita tengok pun nampak tak apa nak semangat, kan, tak semangat. Kalau semangat lagu tu lah, kan, ataupun lagu tu, kan, lagu tu. Lagu tu. Kalau bawah daripada pusat tu nampak
Kita kata nampak loe je kan. Nampak loe mayang tak apa dah semangat kemereh. Nampak kemereh. Jadi boleh kan. Sebab apa kita nak letak lagu tu? Tangan ni kalau tak letak lagu tu, selagi dia nak garu macam-macam. Kan dia nak garu macam-macam. Jadi letak lagu tu, selamat. Kita lebih khusyuk. Baik. Takbir ni, takbir tu ikhram ni, kita takbir ni yang paling utama dalam semayang ni dia ada empat. Yang kalau kita angkat lagu tu sunat lah. Sunat. Sebenarnya sunat tak angkat pun tak apa. Allahu Akbar, tak angkat tangan lagu tu pun. Kan? Tak berdosa. Semayang sah. Terus Allahu Akbar, terus tak tangan lagu tu ya. Kan? Tak buat lagu tu. Boleh. Tapi kalau kita angkat lagu tu afdal. Ni sunat. Maknanya kalau kita tengok orang tak angkat, kita tak dikata sama yang tak sah hang tak angkat. Kan? Ada. Baik. Jadi tempat-tempat yang utama nak angkat tangan dalam semayang ni, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, satu. Yang kedua, ketika kita nak rokok Allahu Akbar, kita nak rokok. Yang ketiga, kita bangun daripada rokok, lepas kita rokok Sami Allahu liman hamidah. Kan? Tu. Itu. Jadi takbiratul ihram satu. Lepas tu ketika kita nak rokok, dua. Kita bangun daripada rokok, tiga. Dan yang keempatnya, kita bangun selepas kita baca tahiyat awal. Lepas kita baca tahiyat awal. Tu. Itu saja tempat-tempat utama yang kita angkat tangan. Empat saja. Kalau yang lain-lain tu, rakaat pertama bangun nak naik rakaat kedua pun dia angkat juga, yang tu tak ada sunat apa. Baik. Yang seterusnya membaca Al-Fatihah. Ini penting. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak dianggap semayang kalau orang semayang tu dia tak baca Fatihah. Walaupun dia semayang berimam, ada imam depan, dia kata imam baca Fatihah dah, aku tak baca Fatihah, tak apa, tak boleh. Walaupun imam baca Fatihah, kita kena baca Fatihah juga. Wajib kita kena baca Fatihah. Dan baca kena bagi betul-betul. Kena bagi betul-betul. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mazhab Imam Syafi'i bismillah masuk dalam Fatihah. Bismillah. Dia kata aku pergi di Mekah, kan, pergi di Mekah dia pun tak baca bismillah pun. Itu mazhab lain. Kan, dan ada mazhab yang tak wajib baca bismillah secara terang, dia pun baca pelan. Kan, baca pelan. Tapi bagi mazhab Imam Syafi'i, dia baca Fatihah dan baca bismillah dalam Fatihah. Dia mestilah baca bismillah tu dengan cara yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kalau kita baca seorang-seorang, kan, bismillah telinga kena dengar. Kalau bismillah tak dengar, baca Fatihah, kan, tak sah semayang. Bismillah tak dengar, Fatihah yang dengar. Dia mesti start daripada bismillah sampai habis. Kan, waladdallin. Sebab ini adalah rukun. Bila rukun, yang ni kena bagi betul-betul. Kan, kena makhraj, kena bagi betul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin bukan alamin, bukan alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iya tu ada tasydid. Kan, iya ada tasydid. Kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sira, bukan ihdinas sira. Si fa dengan sa tu lain. Fa si fu. Ihdinas sira. Kalau sebut sira, dia panggil kita himpunkan angin dalam mulut. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi, bukan zi. Dia huruf za, bukan huruf za. Huruf za tu huruf zai. Ni huruf zal. Zal dia mesti sebut za. Lidah atau gigi tolak di depan.
za. Siratal ladzina an'am, bukan an'am, dia bukan khalkhalah. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdall. Dia dah syaddah atas lam, panjang, wajib kena panjang 6. Dallin. Amin. Tak yang tu. Jadi Fatihah wajib kena bagi betul. Kalau surah-surah lain kalau tersilap sah semayang. Kalau tersilap sah semayang. Tapi kalau Fatihah kita kena bagi betul. Lepas tu kita kena kadang-kadang kita kena suruh orang dengar kita baca Fatihah ni betul tak aku baca kan, ataupun kita buka dalam YouTube kan, cuba kita ikut kan imam-imam muktabar yang membaca surah Fatihah tu, kita ikut kan, waladdo kan. Baik, jadi Fatihah adalah rukun khawli, mestilah telinga kita kena dengar, Baik, yang seterusnya rokok dengan tumakninah. Apa maksud rokok? Rokok tu maksudnya dia meletakkan tangannya di atas lututnya. Kalau dia letak tangan di atas paha tu, dia bukan rokok. Dia tahap rokok tu ialah dia meletakkan tangan dia di atas lutut, bukan dia pegang betih. Kadang-kadang orang sembahyang tu dia rokok sampai dia pegang betih dia kan. Dia kata tahap rokok tu ialah dia memegang lutut dia, dia cekak lutut dia, bukan dia letak tangan dia atas lutut, dia kena pegang lutut dia tu kan, pegang lutut dia dan belakang dia bagi betul, bagi 90 darjah. Ibarat kalau kita letak pembaris panjang tu nampak sama lagu tu. Nak bagi sama senang saja kan. Tangan kita pegang lutut, mata kita tengok tempat sujud, dia akan jadi sama lagu tu. Kalau tangan pegang paha kan, diri tak sujud, dia tak rokok kan, dia tak rokok, nampak tak elok kan. Jadi kalau nak rokok dengan sempurna. Kalau orang tu dia jalan macam rokok kan ada orang yang tua-tua, orang tua-tua tu jalan sampai rokok, jalan dia jalan tu, diri dia tu memang macam rokok, dia tengok macam rokok kan. Tapi bila dia kira berdiri macam rokok, bila semayang, bila rokok, dia kena lebih daripada dia bongkok. Dia kena bagi lebih daripada dia kebiasaan dia. Kebiasaan dia bongkok kan, dia bongkok macam rokok. Bila dia semayang, dia kena rokok lebih daripada dalam keadaan dia badan dia bongkok tu, dia kena lebih pada tu. Mestilah dengan keadaan rokok tumakninah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhan yang maha besar dan segala kepuji-pujian bagi Allah Ta'ala. Itu maksud dia, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang hebat. Azim tu yang hebat, yang besar. Allah Ta'ala yang maha hebat. Wa bihamdi, dan dengan segala kepuji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita baca 3 kali kan, ataupun paling kurang dengan kadar subhanallah. Yang kata rokok jadi macam dengan spring kan, spring itu dia panggil curi dalam semayang. Dan curi dalam semayang maksudnya dia buat tak ikut tumakninah. Orang tua kata semayang macam ayam pagu kan, semayang macam ayam pagu tu semayang takut tak dapat apa kan, takut tak dapat apa. Sebab apa? Kita tak buat rukun kan, tak ada tumakninah kan. Tera Ibrahim Adham ni seorang wali Allah yang cukup khusyuk ni, semayang ni tu pun lepas dia bagi salam dia tutup muka dia. Lepas dia bagi salam dia tutup muka dia. Dia bimbang kan, dia bimbang takut dia semayang tu, ibadah dia tu, amalan dia tu, malaikat pegang buku cacatan macam lempak kemburuk di muka dia. Dia takut lagu tu kan.
Jadi nak semayang, kena semayang betul-betul. Wa'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu semayang seolah-olah kamu nampak Tuhan, walaupun kamu tak nampak dengan mata kasar, tapi kita kena ada rasa Allah Ta'ala sedang memerhati kita semayang. Baik, itu rokok. Dan seterusnya i'tidal. I'tidal dengan tamadinah, sami Allahu liman hamidah. Kan, kita berhenti sekejap dengan kadar subhanallah. Kalau semayang tak ada tamadinah, tak syarat semayang, tak dapat apa. Kan? Rokok tamadinah, sami Allahu liman hamidah, berhenti sekejap dengan kadar subhanallah. Kalau berhenti lagu tu terus tak ada tamadinah, semayang kita tak sah, semayang tak pakai. Kan? Tak ada nilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada pahala apa. Kan, macam tak semayang. Kan? Yang tidak dengan tamadinah. Dan jangan kita berdiri lama pula. Sami Allahu liman hamidah, kan, berdiri lama lebih daripada kadar kita membaca surah Fatihah. Lebih daripada kadar kita membaca surah Fatihah. Tak boleh. Semayang tasbih lah, semayang tasbih. Kan, itu semayang tasbih. Ini semayang fardu biasa ni, bila kita yang tidak, jangan bagi berhenti lama lebih dengan kadar kita membaca surah Fatihah. Kan, paling kurang subhanallah. Kan, dan kadar subhanallah, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal ham. Baik, lepas itu kita sujud dengan tamadinah. Kan, sujud dengan tamadinah. Nak turun sujud tu macam mana? Nak turun sujud, ada pendapat kata turun tangan dulu baru lutut. Tapi Imam Syafi'i kata kita turun lutut dulu. Turun lutut dulu, nampak sopan kan? Turun lutut dulu, barulah tangan kita sembam. Barulah kepala kita, dahi kita ni kan letak tempat sujud, lepas tu kena hidung kita. Turun lutut, lepas tu letak kepala, lepas tu bagi kena hidung. Lepas tu turun. Kan? Itu cara ni lah. Kan? Kadang-kadang sakit urat turun sembam juga lah. Kan? Sakit urat, urat keras kita nak turun, nak bengkok tak boleh, sembam terpaksa nak buat macam mana yang tu. Kan? Tapi kalau boleh, kan, turun ni lagu tu lah. Kan, turun dua lutut, kan, lepas tu letak dahi kita kena tekan. Kan, tekan dahi kita. Kan, tekan, bukan kita tahan tangan kita ni, tak mau bagi kepala ni rapat ni tak. Kan, lepas letak, biarkan dahi kita tu tekan di atas. Dahi ini mesti kena terbuka, jangan tutup dahi lagu tu semayang. Kan, tutup dahi itu tak sah semayang. Dia kena bagi kena ni. Itu sujud. Sujud dengan tamadinah, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baik, seterusnya duduk di antara dua sujud dengan tamadinah. Duduk di antara dua sujud. Kan, lepas kita sujud pertama, kita duduk di antara dua sujud, kita baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Kan, wahdini wa'afini wa'fa'ani itu. Kan, duduk dengan kita duduk iftirash. Kan, kalau duduk tahiyat awal duduk iftirash. Iftirash tu maksudnya kita hampak kaki kita, punggung kita duduk atas kaki kita. Ya, itu dia duduk iftirash. Ataupun kita duduk di atas dua tumit kaki, boleh, lagu tu pun boleh. Yang tak bolehnya nampak kurang sopan, duduk cara iqaq, maknanya duduk tu capang kaki kiri kanan lagu tu, punggung duduk atas lantai. Kan, punggung duduk atas lantai, kaki duduk lagu tu kan. Yang tu tak sopan. Kan, cara duduk yang betul, duduk iftirash, kita hampak kaki kiri kita, papan punggung kita duduk atas kaki kita. Ataupun kita duduk atas tumit, cara berdiri lagu tu. Kan, tapi jarang kita duduk lebak lagu tu kan. Tapi kalau kita pergi di Mekah, tengok ada orang duduk macam tu. Itu dia duduk di antara dua sujud.
baca Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baik, masa kita duduk di antara dua sujud, tangan kita macam mana? Tangan kita duduk di atas lutut kita. Nah, tangan duduk atas lutut kita, mata kita tengok tempat sujud. Baik, yang seterusnya bersolawat, membaca tasyahud akhir. Ini rukun lah, membaca tasyahud akhir. Kita baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak sebut sayyidina ke tak mau sebut kan? Nak sebut pun tak apa, tak mau sebut pun tak apa. Tapi Imam Syafi'i dia kata kalau kita sebut lagi baik, kan nampak kita beradab. Walaupun ada juga ulama kata tak payah sebut, kan tak payah sebut. Tapi Imam Syafi'i kita kalau sebut lagi baik, kita tak sebut pun tak apa, kan. Sayyidina, kan, bukan Sayyidina, Sayyidina, Sayyid. Nah, Sayyid itu maksudnya penghulu kimnya, penghulu kita. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, restuilah ke atas penghulu kami. Nah, baik, baca tasyahud akhir. Tasyahud ni kita baca ni sampai tang mana? Kan? Sampai tang mana? Kalau tahiyat awal kita baca tahiyat sampai tang mana tahap dah? Sampai tang Allahumma salli ala Muhammad, tang tu. Nah, sampai tang tu. Kalau tahiyat akhir, kan, hak yang wajib tu, hak yang rukun tu sampai tang mana? Hak yang wajib tu, hak yang wajib sampai Allahumma salli ala Muhammad. Tang tu. Hak yang wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala, yang tu dituntut kita baca, dituntut kita baca. Kalau kita tak baca yang tu, sah semayang, sah semayang, semayang sah. Dikira baca tasyahud akhir tu maksudnya paling kurang kita baca sampai tang Allahumma salli ala Muhammad, tang tu yang paling kurang. Tapi kita baca sampai habis, kan, kita baca sampai habis. Bersalawat pada tasyahud akhir, kita kena sebut ni rukun qauli. Kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Tinggal kena dengar. Tinggal kena dengar. Lepas tu tangan, kan, kadang-kadang kita nak tahu juga. Kadang-kadang kita tengok orang bila baca tahiyat tu tangan dia bergerak, kan, tangan dia bergerak. Kita mazhab Imam Syafi'i ni sekali ya. Sekali. Ada mazhab 3 kali. Kita asyhadu an la ilaha illallah. Tang illa tu baru kita naik tangan kita. Nak turun ke tak mau turun, ikut suka. Nak turun ke tak mau turun tak apa. Lepas naik tu, lepas tu kita turun balik pun tak apa. Lepas tu tak mau turun pun tak apa. Kan asyhadu an la ilaha illallah. Illa, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kan? Baik, ada mazhab yang 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 3 kali. Kan? Dan ada mazhab yang sebut, yang buat tangan ni banyak kali sampai habis. Baca ada kutu. Ada kutu. Sampai tengok jari. Tu ada pendapat. Sebab dia kata bila dia tangan ni bergerak ini, maksudnya dia sampai ke hati, kan, menunjukkan dia ini keimanan dan keikhlasan, keimanan dan keikhlasan, keimanan dan keikhlasan. Dan ini sunat, yang kita sebut sunat. Ini sunat. Baik, duduk ketika tasyahud akhir. Duduk, maksudnya kita tasyahud akhir itu mesti duduk. Duduk cara macam mana? Sunat kita duduk cara kita, punggung kita dipanggil duduk tawarruk. Tawarruk ni maksudnya duduk punggung kita atas lantai. Duduk cara bertimbuh. Cara bertimbuh. Itu duduk terakhir. Dan memberi salam.
Memberi salam juga rukun khawli, kena sebut. Nah, kalau kita sebut Assalamualaikum, Assalamualaikum tak sah. Dia bukan Assalamualaikum. Nah, Assalam, dia mesti ada alif lam. Assalamualaikum warahmatullah. Dekat tu ya. Tak tambah warahmatullahi wabarakatuh, tak ada. Nah, Assalamualaikum warahmatullah. Mesti telinga kita kena dengar. Nah, Assalamualaikum warahmatullah. Pipi ni disunatlah. Pipi ni kalau boleh, seolah orang belakang nampak penuh pipi kita, bukan sikit lah. Cara orang belakang nampak penuh, maksudnya lagu tu lah. Kalau itu lagu tu, maknanya orang belakang nampak penuh pipi kita. Tu salam kepada siapa dah? Salam kepada malaikat, salam pada manusia, salam pada jin. Kan? Salam pada jin. Tapi orang sebelah jangan duk jawab salam lah. Kan? Tapi jawab salam lah. Assalam, nak sebut assalam, bukan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Tu guru kata Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, tak payah duduk dengar kan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum kan. Tunduk-tunduk kan. Biasa aja kan. Jadi sunat kita paling sebelah kanan. Hak yang wajib tu salam pertama Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullah kan. Lepas tu boleh depan Assalamualaikum warahmatullah. Salam kedua sunat. Dan yang seterusnya tertib. Yang tertib maksudnya yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu tentang rukun solat. Dan sikit lagi kesempurnaan solat. Soal 5 tu, kesempurnaan solat itu, kita nak solat, kita nak dapat apa? Kita nak dapat khusyuk. Kalau sembahyang tak dapat khusyuk, tak ada khusyuk, ada pahala tak? Tak ada pahala. Tuhan dia akan bagi pahala kita tang khusyuk saja. Tang khusyuk, yang tak khusyuk tu, yang tu tak ada pahala. Sebab tu ulama kata khusyuk tu maksudnya ialah kebaikan. Khusyuk tu maksudnya keuntungan. Nak dapat keuntungan. Khusyuk tu maksudnya hudurul qalb, menghadirkan hati kita. Kita Imam Ghazali ni dia tak fikir urusan dunia. Urusan dunia ni tak tepi. Tak fikir langsung urusan dunia dalam sembahyang. Itu secara total, secara keseluruhannya. Lepas tu disebut di sini, nak dapat khusyuk tu ialah kita kena hadirkan hati. Hati kita rasa keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan kita faham, kalau boleh kita fahamlah. Kan? Kalau boleh kita faham. Bacaan-bacaan tu yang kita baca tu, kalau boleh kita faham. Kan banyak mana pun Allahu Akbar pun kita tahu dah, Allah Maha Besar. Kan? Allah Maha Besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita cuba. Kan lah ni buku tafsir pun ada. Kan kitab tafsir dah, Quran tafsir tu, tengok Fatihah tu apa maksud Fatihah. Kan bila kita baca Fatihah tu, seolah-olah macam kita duduk sedang berkomunikasi dengan Allah. Sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita sedang berdoa dengan Allah. Kita sedang puji Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita dapat kelazatan. Kelazatan semayang tu. Rasa seronok, rasa nikmat. Kan nikmat semayang. Rasa nikmat berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim, rasa kebesaran, keagungan Allah. Nak semayang kena ada rasa keagungan, kan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan khusyuk. Jadi yang dikatakan khusyuk lagi ialah rasa kehebatan, kebesaran Allah.
Lagi rasa khusyuk ni maksudnya raja, penuh pengharapan, harap kan, harap sembahyang kita ni diterima oleh Allah. Kita mengharap apa? Kita harap redha Allah. Cara orang dapat tahap kita kan, orang awam ni kita sembahyang nak apa? Kan kita nak pahala. Kita nak pahala, kita nak sembahyang kita diterima. Itu tahap iman kita lah. Kan? Kalau imam yang tepat iman taraf ilmu orang tepat ahli tasawuf tu kan, wali-wali Allah tu depa sembahyang tu kerana nak dapat cinta Allah, rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembahyang tu pasal takut neraka, bukan sembahyang tu nak masuk syurga, tapi sembahyang tu kerana rindu dengan Allah. Tu tara iman, tapat taraf ilmu tasawuf tu, orang-orang ilmu tasawuf kan, orang-orang wali-wali Allah tu kan, kita taraf kita nak dapat pahala kan. Lepas tu yang dikatakan khusyuk juga ialah malu kan, malu dengan Allah. Banyak dosa tiba-tiba kita menghadap Tuhan kan, menghadap Tuhan, Allah tadi ni aku buat dosa macam-macam dan aku sedang berhadapan dengan Allah, rasa malu sebab Tuhan tahu hak kita buat tadi ni kan. Dan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan petua daripada Imam Ghazali. Baik, yang seterusnya persediaan sebelum sembahyang nak dapat khusyuk. Ni nak dapat khusyuk, pakaian kita kan, pakai pakaian yang elok lah, yang bersih kan, yang tak ada bau. Kalau bau pun bau hangit kita kata bau hangit ni kan, kita je ni, orang jiran sebelah mai sembahyang berjemaah pun bau. Nabi kata kalau busuk tu tak sedap masuk masjid lah kan, tu di luar. Nabi kata sebab apa? Malaikat pun tak boleh hampir. Kalau kita busuk kan, malaikat pun tak hampir kan. Kalau kita wangi, malaikat akan hampir dengan kita, seolah-olah ditembak diri dia dengan diri kita ni. Lebih-lebih lagi kita sembahyang, kita baca ayat Quran, dia rasa seronok, dia rasa sedap kita baca ayat Quran, tu malaikat. Tapi kalau busuk, malaikat duduk jauh. Jadi persediaan sebelum sembahyang, pakaian, wuduk dengan sempurna kan, azan, iqamat, doa, itu persiapan. Dan supaya kita nak dapat khusyuk. Jadi nak dapat khusyuk tu bermula daripada mana? Bermula daripada kita nak ambil sembahyang lagi. Ambil sembahyang elok kan, dengan tertib elok kan, bukan duk melawak ambil sembahyang tu sembang apa semua lagi. Nak sembang lepas ambil sembahyang. Lepas ambil sembahyang nak sembang. Kelikutnya lepas ambil sembahyang pun tak sembang dan terus. Sebab tu sahabat kata, Nabi ni bila sampai tak nak sembahyang ni, dalam duk sembang, tiba-tiba bila nak sembahyang ni, Nabi tengok kami ni macam Nabi tak kenal kami, seolah-olah Nabi tak kenal kami. Nak ceritanya Nabi ni bila nak sembahyang ni rasa takut Lepas tu Sayyidina Ali bila nak sembahyang rasa gerun, orang tanya dia kata kamu tahu tak kan aku nak menghadap siapa ni? Sebab nak sembahyang tu muka rasa takut kan. Dan yang seterusnya nak dapat khusyuk ni kena solat berjemaah kan, mai solat berjemaah ramai-ramai kan. Kita pun rasa seronok kan, kita cah tu. Lah ni tak boleh cah lah, kita mayang jauh-jauh kan, tapi kita dapat pahala berjemaah kan. Solatul jamaah afdal min solatil fardhi. Semalam berjemaah ni lebih baik daripada sembahyang seorang. 27 darjat. Baik memandang tempat sujud, tengok tempat sujud kan. Walaupun ada juga pendapat kata nak dapat khusyuk ni dia kena pejam mata. Dia kena pejam mata kan. Tapi kita mazhab Imam Syafi'i, pejam mata dalam sembahyang makruh kan, makruh. Sembahyang kena celik kan, celik dan tengok tempat sujud. Kalau zaman Nabi kan sembahyang, sebab apa Nabi suruh kita celik? Sebab
dibimbangi, takut ada ular kala jengking. Kita walaupun tak ada ular kala jengking, tapi kita sebenarnya kena celik juga, kan? Kalau tidak makruh. Nah, tengok tempat sujud. Nah, baik, sempurnakan sunat. Nak dapat khusyuk ni, kita kena buat hak sunat-sunat. Sunat aba'at, sunat hayat tak dan. Kita tak dan nak masuk sunat aba'at dan sunat hayat. Dan solat sunat rawatib, kan? Solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Sebab apa kita sembahyang sunat qabliyah dengan ba'diyah tu, kan? Supaya nak menampung solat fardu kita. Kadang-kadang solat fardu kita, bolehkah dapat solat fardu kita daripada takbiratul ihram sampai salam tu kita 100% kita boleh khusyuk? Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu disebut kita ni orang awam, kita nak dapat khusyuk daripada mula sampai habis susah. Sebab kita ni orang awam, kan? Susah, kan? Tapi kita cuba berusaha, tapi nak dapat tu. Tapi kita bimbang, takut dalam sembahyang kita tu tak ada tempat yang ada tempat yang kita tak khusyuk. Sebab tu kita sembahyang sunat qabliyah dan sunat ba'diyah, supaya dapat tampung balik sembahyang kita tadi ni. Tapi orang tanya, Ustaz, kalau sembahyang subuh dengan sembahyang Isya tak ada ba'diyah, Ustaz? Yang tu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang tanya, Ustaz, boleh tak saya tadi ni tak dan nak sembahyang, ni orang yang biasa lah, bagi orang yang biasa buat, kan? Tapi dia tak sempat nak buat sunat qabliyah, dia boleh buat, kan? Selepas sembahyang asar dia nak buat, lepas pada tu. Tapi kalau boleh jangan buat di masjid lah. Jangan buat di masjid, sekali jadi fitnah. Dia tu sembahyang sunat apa, orang mana lepas asar mana ada, kan? Di Mekah tak apa lah, kan? Baik, jadi takat tu perbincangan kita. Dan so, kalau ada kelapangan kita bincang tentang berkenaan dengan sunat aba'at, kan? Sunat yang dituntut, kan? Dan sunat hay'ah. Sebenarnya kita dah buat dah aba'at dengan hay'ah tu, kita dah buat dah. Cuma kita tak hak mana hay'ah, hak mana aba'at tu, kan? Yang aba'at tu iaitu baca tasyahud awal, itu aba'at tu, kan? Berselawat dalam tasyahud awal, berselawat kata keluarga Nabi pada tasyahud akhir, kan? Duduk ketika bacaan tasyahud, baca doa qunut, berselawat dalam qunut, berdiri pada kita qunut, itu dipanggil sunat aba'at. Sunat aba'at ni kalau kita tertinggal, kita sujud sahwi, kan? Kalau kita sengaja tinggal, batal sembahyang kita? Tak batal, cuma cacat lah, kan? Ataupun dengan kita sengaja kita tak mau baca doa qunut, sengaja kita tak mau kita nak buat sujud sahwi, sah sembahyang kita, sah sembahyang, tapi cacat sikit lah, kan? Cacat sikit lah. Baik, takat tu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mahal daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma zidna ilman fi Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.